Yang orang duk kata pasal apa ada hadis dhaif, hadis maudhu'. Hak tu dia kemudian. Zaman Nabi tak ada hadis maudhu'. Sebab apa? Yang bercakap, yang buat semua Nabi. Tak ada siapa yang berani reka hadis masa Nabi tengah duk ada. Tak ada. Jadi benda ni dia tak bertambah tak berkurang. Jadi orang bertanya habis tu pasal apa bila kata my time kita semayang, hak ni angkat takbiratul ihram begini, hak ni tak begini. Lepas tu bila kata letak tangan ni, dia ada 5 kaifiat. Ada yang letak sedekat mesti ni. Tuan-tuan boleh nampak. Ada yang letak kita kata bawah pada dada, atas pada pusat. Hak ni hak mazhab Syafi'i kita. Tu pun ada 2 fatwa. Satu dia letak kat tengah, satu lagi dia tarik ke tepi. Dua-dua boleh. Tapi yang kuat maknanya kita letak kat tengah. Ada yang letak atas pusat, ada yang letak bawah pusat, ada yang rilis tangan dia, irsal tangan dia, mazhab Maliki. Jadi ada 5 cara. Jadi macam saya katakan tadi, macam mana yang Qurannya satu, Nabinya satu, tiba-tiba ada 5 cara letak. Apa perbezaan antara syariah dengan fiqh? Kan, bila katalah kita sebut Islam ni, kan, dia terbahagi kepada 3 komponen. Kalau kita tengok dari sudut ilmu, 3 komponen ilmu ataupun pada 3 komponen utama yang membentuk dinul Islam itu. Yang pertamanya akidah. Akidah ni ialah perbahasan hal-hal yang berkaitan dengan akliyat, yang berkaitan dengan sam'iyat, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian dan juga alam ghaib. Jadi hak tu ilmu yang kita nak belajar dia ialah ilmu akidah, ataupun namanya ilmu tauhid, ataupun ilmu kalam, ataupun orang sebut ilmu usuluddin, pelbagai istilah. Baik. Kemudian yang keduanya ialah syariah. Syariah ni apa dia? Iaitu yang berkaitan dengan undang-undang, yang berkaitan dengan hukum-hukum amali, al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Amali ni apa? Hak melibatkan panca indera kita, pergerakan fizikal kita, benda-benda yang kita nampak, semayang, mengucap 2 kalimah syahadah, sebelum tu ada rukun iman, rukun Islam tu lah, kan? Kita puasa, kemudian kita berzakat, lepas itu kita mengerjakan haji. Asasnya hak tu, kan? Semuanya kita nampak, mengucap 2 kalimah syahadah, perbuatannya secara qauli, kan? Kita semayang, kemudian kita berpuasa, kita berzakat, dan kita menunaikan haji. Baik. Kemudian yang ketiganya ialah hal-hal yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan akhlak. Hal ini kita sebut apa nama sebagai al-akhlak, makarimul akhlak, ataupun orang sebut sebagai tasawuf, kan? Tak ada masalah apa. Jadi kita jangan campur aduk. Kerana apa? Kerana setiap bidang ni, bidang asas yang membentuk Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dalam ayat ketiga surah Al-Maidah, yang mana Allah telah menyempurnakan Islam ni sebagai agama kepada kita, sempurna pada asas akidah. Maknanya kita jangan tambah dah. Asas akidah tu dia ada pada 6 rukun iman tu, dan pada asas syariah. Okey, benda-benda yang telah disebut sebagai al-qat'iyyat al-ma'lum min ad-din bi-darurah, hak asas sekali, hak melibatkan semua orang. Hak 5 rukun Islam tu. Man. Dan juga asas-asas yang berkaitan dengan makarimul akhlak, adab, tasawuf ataupun al-ihsan. Baik. Kita zoom in kepada syariah. Sekarang ni kita nak tengok syariah ni yang berkaitan dengan hukum hakam. Baik. Timbul satu persoalan, kan? Tuan-tuan, saya cuba buat secara santai lah. Tuan-tuan tak faham terus yang kat tangan, kan? Saya akan ubah format lain pula. Al-Quran dalam
6,236 ayat tu, hak itulah yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada kita duk baca sampai hari ini. Dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meliputi hadis. Hadis ni apa dia? Iaitu sunnah pertuturan yang Nabi cakap, dan juga sunnah perbuatan yang Nabi buat tapi dilaporkan kepada kita. Macam semayang, ada sunnah qauliyahnya yang Nabi baca, kan? Nabi baca dalam semayang dia. Nabi mula dengan, dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah memulakan dengan takbiratul ihram, kemudian Rasulullah baca Fatihah, ya. Dan yang Rasulullah buat sendiri, yang Rasulullah buat, perbuatan Rasulullah, yang mana Rasulullah buat itu ialah yang sahabat nampak lah. Kita semayang ni kita ikut sunnah hadis Nabi, qauliyah Nabi, dan kita semayang cara macam mana yang kita yakin itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang. Okey. Dan yang ketiganya iaitu pengakuan, ikrar, takrir Nabi, endorsement Nabi. Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak kata apa, ataupun Nabi tegur, ataupun Nabi betulkan, maka dia juga sebahagian daripada sunnah. Bila katalah Nabi wafat, maka ayat Al-Quran pun terhenti, habis setakat tu. Dan apa saja yang namanya sunnah hadis itu habis dekat Nabi SAW wafat. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Ayat Al-Quran tak ada tambah, tak ada kurang. Hadis kita consider yang mana sahih sabit daripada Rasulullah SAW, hadis sahih. Yang orang duk kata pasal apa ada hadis dhaif, hadis maudhu', hak tu dia kemudian. Zaman Nabi tak ada hadis maudhu'. Sebab apa? Yang bercakap, yang buat semua Nabi. Tak ada siapa yang berani reka hadis masa Nabi tengah duk ada. Tak ada. Jadi benda ni dia tak bertambah, tak berkurang. Jadi orang bertanya, habis tu pasal apa bila kata my time kita semayang, hak ni angkat takbiratul ihram begini, hak ni tak begini. Lepas tu bila kata letak tangan ni, dia ada 5 kaifiat. Ada yang letak sedekap seperti ni, tuan-tuan boleh nampak. Ada yang letak, kita kata bawah pada dada, atas pada pusat. Hak ni hak mazhab Syafi'i kita. Tu pun ada 2 fatwa. Satu dia letak kat tengah, satu lagi dia tarik ke tepi. Dua-dua boleh. Tapi yang kuat maknanya kita letak kat tengah. Ada yang letak atas pusat, ada yang letak bawah pusat, ada yang rilis tangan dia, irsal tangan dia, mazhab Maliki. Jadi ada 5 cara. Jadi macam saya katakan tadi, macam mana yang Qurannya satu, Nabinya satu, tiba-tiba ada 5 cara letak. Yang kita praktis satu saja. Tapi kalau kita tengok, kita zoom out secara keseluruhan, kita nampak ada 5. Jadi hak tu yang orang nak tanya. Okey, bila dinamakan sebagai syariah, syariah ni apa dia? Kita kata majmu'atun minal ahkam allati anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litakuna qanunan aman lil muslimin, iaitu set peraturan undang-undang pensyariatan asas yang mana Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan mai daripada Allah direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada dalam sunnah. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi itu, apa yang Nabi cakap, Nabi buat, wahyu. Juga wahyu daripada Allah. Dua-dua adalah wahyu, yang mana dia menjadi satu peraturan undang-undang kepada umat Islam. Hak ni dia tak berubah, dia tak bertambah, la tataghayyar wala tatabaddal. Bila katalah kita sebut wajib solat, semua umat Islam daripada pelbagai mazhab semua semayang.
Betul tak? Semua semayang. Jangan tengok kaifiat cara perincian cara semayang. Nanti tu hak tu dia ada lain cerita. Masuk bulan puasa, sama ada Brunei awal sehari daripada kita, ataupun kita lewat sehari daripada Brunei, ataupun kita kata Saudi dia lewat, dia awal daripada kita. Yang penting bulan Ramadan semua puasa, semua kata wajib. Bila kata cukup haul, berzakat. Bila katalah sampai saja 1 Syawal, wajib zakat fitrah. Tak ada khilaf. Baik. Satu lagi tuan-tuan dan puan yang hormati Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan fikih. Yang dinamakan fiqh itu apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dia, kan? Karunia Allah Subhanahu wa taala ni banyak, tuan-tuan. Ada bentuk harta, ada bentuk pangkat. Bukan semua ada pangkat kat sini. Pengurusi kita seorang aja datuk, kan? Kebetulan hak duduk tang ni pangkat dia pun ada doktor. Tapi kita boleh dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan buat PhD, tuan-tuan dapatlah doktor yang tak ada masalah, kan? Tuan-tuan ada khidmat kepada masyarakat. Apabila kita kata dulu Yang Maha Mulia Sultan, dia melihat orang ini memberikan sumbangan, dia anugerahkan pelbagai pingat, bintang, kehormatan dan sebagainya. Tapi dalam banyak-banyak karunia tu Allah kata yufaqihu fid din, Tuhan memberikan kefahaman yang mendalam dalam agama. Jadi di sini datangnya perkataan fiqh. Fiqh ini apa dia? Iaitu kefahaman terhadap syariah. Kefahaman terhadap macam mana nak solat. Kefahaman macam mana nak membayar zakat. Kefahaman macam mana nak berpuasa. Menentukan waktu masuk puasa. Dengan cara ru'yah ke, dengan cara hisab ke, ataupun combine kedua-duanya ke, dengan imkanul ru'yah ke. Berzakat, zakat KWSP, zakat pendapatan, zakat simpanan. Nampak tak? Jadi itu yang dinamakan fiqh. Fiqh sifat dia, tuan-tuan dan puan-puan, kefahaman terhadap syariah yang telah sempurna. Macam mana nak implement solat, nak implement hukum syariah tu, hak ni perlukan kepada fiqh. Oleh kerana fiqh ini adalah kefahaman manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, cara macam mana nak mulakan solat sampailah bagi salam. Dan kefahaman manusia itu dia berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak sama. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan segala hukum syarak. Tetapi Rasulullah meminta para sahabat ni supaya dia faham hukum dengan benar. Dan kefahaman di kalangan sahabat ni, fiqh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bermacam-macam level. Sebagai contoh, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Badar, kan, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Maafkan saya, bukan perang Badar, perang Ahzab. Kan? Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ni Nabi sebut kat sahabat ni, jangan siapa-siapa pun semayang asar kecuali di section Bani Quraizah, di perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Baik, para sahabat menerima perintah Rasulullah ini sebagai syariat. Sebab nas, apa yang Nabi arah itu adalah wahyu.
Dalam melaksanakan perintah Rasulullah ini, para sahabat terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan mereka faham seperti mana Rasulullah sebut jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah, maka siapa sembahyang di pertengahan jalan salah. Jadi mereka pun keluar pergi. Rasulullah duduk tunggu dah kat sana, mereka pun pergi. Kumpulan sahabat ini, mereka sampai di perkampungan Yahudi Bani Quraidah tu pada waktu maghrib. Lepas sembahyang maghrib, mereka sembahyang asar. Ada sekumpulan sahabat lagi, mereka pegang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka faham bahawa kalau kita keluar awal, kita bermusafir, bertolak lebih awal, dalam bajet berapa jam kita boleh sampai sebelum masuk waktu maghrib, why not kita semayang asar di pertengahan jalan? Time is manageable. Jadi mereka keluar awal sebelum waktu zuhur, masuk waktu asar, mereka semayang tengah jalan, dan mereka sampai di kampung Bani Quraidah itu dah selesai solat asar. Masuk waktu maghrib, mereka semayang. Kedua-dua kumpulan ni pakat duk kata, pasal apa hampa semayang asar kat tengah jalan? Kumpulan hak satu lagi kata, memang betul Rasulullah kata jangan semayang asar kecuali Bani Quraidah, tapi hampa qada asar hampa. Pasal apa yang tergelak waktu? Siapa yang betul, tuan-tuan dan puan-puan? Antara dua kumpulan ini, mereka mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tak kata apa, Rasulullah sengap. Pasal apa Rasulullah sengap? Sebab kedua-dua kumpulan itu mereka cuba yufaqih, mereka cuba yafqahu, memahami perintah Rasulullah itu. Jadi Rasulullah tak kata hak semayang asar kerana qada tadi salah, hak semayang awal salah. Kedua-dua kumpulan ini taat kepada perintah Rasulullah, tapi zahirnya langgar perintah itu dalam satu sudut yang lain. Kumpulan hak yang tak qada solat, semayang mereka sampai elok, mereka semayang tengah jalan, bukan di kampung Yahudi Bani Quraidah. Hak satu kumpulan lagi, dia semayang di perkampungan Yahudi Bani Quraidah, tapi terkeluar waktu. Jadi para ulama mengatakan bahawa di sinilah datangnya fiqh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana para sahabat, bukan semua sahabat itu orang kata apa dapat memahami dengan baik, tetapi fiqh ataupun orang yang faham ini dinamakan sebagai faqih. Orang yang faqih hukum syarak ni bukan ramai di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat ni pun dia ada tuk-tuk guru dia. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqa'in, dia mengatakan ulama ataupun tuk-tuk guru sahabat ni ada lebih kurang 130 approximately, kan? Lebih kurang gitulah, 130 orang. Depa ni lah seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, kan? Abu Musa al-Ash'ari, Abdurrahman bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka inilah yang menjadi rujukan semasa Rasulullah masih hidup dan juga selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan mereka inilah juga yang berkhilaf dalam isu semayang asar di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Jadi di sini bahasa mudah dia, contoh dia banyak, tuan-tuan. Nak cerita bagi bahawa perintah Rasulullah itu adalah syariat, tak boleh siapa petikai. Kumpulan hak pertama tak boleh kata, lah pasal apa Nabi pandai-pandai pergi sebut jangan semayang asar kecuali di Bani Quraidah. Tak bolehkah Nabi kata mailah awal sikit supaya segera kita berada di perkampungan Yahudi Bani Quraidah? Pasal apa mesti disebut la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah?
Tak ada siapa di kalangan sahabat berani petikai, kerana kalau petikai kafir. Sebab apa? Sebab itu adalah syariah. Dalam memahami perintah Rasulullah itulah para ulama sarjana seperti Syekh Ali Sais, lepas tu apa bala lagi, Ali Khafif, lepas tu Mustafa Shalabi, mereka mengkaji tentang hadis-hadis. Mereka mengatakan bahawa di sinilah perbezaan di antara syariah dengan fiqh. Fiqh sifatnya tetap, tetapi untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dia datang daripada faqih, dia datang daripada kefahaman manusia untuk try to understand what is the best daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fiqh sifatnya adalah anjal, tuan-tuan dan puan-puan. Fiqh boleh berubah, fiqh boleh berbeza. Kerana fiqh lah, tuan-tuan dan puan-puan, lahirnya 4 mazhab tu. Kerana fiqh inilah, tuan-tuan dan puan-puan, banyak fatwa, banyak pandangan yang berbeza-beza. Pasal kunut, pasal tak kunut, pasal yasin malam Jumaat. Itu contoh-contoh biasa kan? Jadi itu. Selepas Rasulullah SAW wafat, tuan-tuan dan puan, kan? Semasa Nabi masih ada, apa saja yang berlaku, khilaf tadi, kan? Perbezaan pandangan antara sahabat dalam semayang asar tadi itu, Rasulullah tak kata apa. Rasulullah kata dua-dua betul, kan? Dua-dua betul. Kita tak boleh nak kata hak ni betul, hak ni salah. Walaupun kalau kita nampak dari segi maqasid syariah, pandangan yang kedua, yang mana depa keluar awal solat tengah jalan, depa dapat ra'i perintah Rasulullah supaya bersegera dan depa tak qada sembahyang asar. Hak ni kita nampak lebih akrab kepada maqasid, lebih cerdik untuk nak macam mana nak tangkap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat hak kedua, pendapat hak pertama, dia ikut betul apa yang Nas sebut, begitulah, dia tak mau dah guna maqasid, dia tak mau dah kita kata melihat beyond the text. Nabi kata gitu-gitulah. Kalau Nabi tak buat, jangan buat. Tuan-tuan akan nampak perangai manusia ni dia macam-macam. Zaman Nabi tak baca Yasin malam Jumaat, jangan duk baca lah. Kalau ada, mana dalil dia? Dia pegang hak tu. Hak satu lagi, dia kata baca Yasin malam Jumaat. Memang Nabi tak suruh baca, tapi orang baca Yasin. Tapi ada perintah bacaan Yasin sebagai sunat. Nampak tak? Itu contoh yang mudah kita faham. Jadi untuk faham syariat ni, kita pergi ke step yang kedua sebelum saya nak bawa kepada isu semasa. Untuk faham syariat ni, bukan semua orang. Untuk yufaqihu fiddin, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah nak kurnia kepada dia kebaikan, bagi faham agama. Jadi faqih, kata ulama. Untuk faham agama ni, especially dalam konteks syariah, nak faham hukum syarak ni, hak mudah. Apa hukum syarak? Hak mudah iaitu hak wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kita faham hak tu dulu. Nak kata benda ni wajib ke sunat, haram ke makruh, ataupun harus, nak faham benda tu dia kena ada tools dia kena ada kaedah dia kena ada metodologi dia. Sumbernya ada, iaitu Al-Quran dan Sunnah dalam syariat yang saya sebut tadi tu. Hak tak berubah ni. Tapi untuk faham ayat Al-Quran tu apa, untuk nak faham perintah Allah tu apa, untuk nak faham tindakan Rasulullah buat, sebab kita tak duduk zaman Nabi, tapi yang sampai kepada kita hadis-hadis Nabi. Jadi kita nak tetapkan benda tu haram ke, makruh ke, okey. Dalam perkara-perkara yang telah jelas hukumnya,
Hak tu kita tak boleh ubah. Tapi dalam benda-benda hak lain, hak berlaku khilaf, hak berlaku perbezaan pandangan apa semua tu, dia kena ada kaedah, dia kena ada cara dia. Kita ni, kita nak jadi expert dalam bidang apa pun, kita kena belajar. Nak jadi doktor, bukan belajar secara Google online, tahu kalau demam ambil Panadol, bolehlah sebut sikit paracetamol kan, 500 ml apa semua tu kan, tahulah hak tu. Kita pergi ke kedai, kita tanya, saya nak paracetamol, you ada tak Panadol hak soluble? Hak yang jaga kaunter tu kata ini ada, dia pun you nak satu papan ke ataupun nak beli single kan, kita pun satu papan. Dia doktor ke? Tak, dia tukang jual. Doktornya siapa? Duduk kat hospital Shah Alam, duduk kat situ tu. Jadi dia kena ada ilmu dia. Yang kita tahu demam, ambil Panadol. Tapi yang set Panadol dengan dos dia, sukatan dia, setiap berapa jam kena makan, hak tu pakar perubatan. Hak nak set bagi betul faham Al-Quran, faham sunnah ni, faqih. Tuan-tuan jangan keliru. Jadi faqih ni siapa? Mujtahid, iaitu sarjana pakar dalam bidang hukum hakam, dalam bidang syariah. Apabila Rasulullah SAW wafat, isu pertama berlaku ialah berlaku peperangan. Dalam peperangan menentang Musailamah Al-Kazzab, seramai 70 orang hufaz Al-Quran ini terbunuh syahid. Sayyidina Umar dia duduk tengok, zaman Nabi, Al-Quran itu ditulis di atas suhuf, atas tulang, atas daun-daun apa semua tu, dan dihimpun satu tempat. Siapa yang hafal, dia hafal ayat ni. Siapa yang hafal surah ni, dia akan ingat surah tu. Jadi Al-Quran itu dia ada dalam hafazan, ingatan para sahabat. Dan di kalangan sahabat itu ada berapa ratus orang yang dia hafal Al-Quran. Malangnya dalam peperangan menentang Musailamah Al-Kazzab, sekali harum 70 orang hufaz meninggal dunia. Sayyidina Umar kata, kalau lepas ni perang mati, Quran ni hilang. Jadi dia cadang kepada Abu Bakar, dia kata, Khalifah, boleh tak kalau kata, ni kata Sayyidina Umar ni, dia kata, boleh tak kita himpunkan Al-Quran, kita tulis? Abu Bakar dia kata, benda ni tak ada zaman Nabi. Nabi tak buat. Sebab zaman Nabi ada penulis wahyu, tapi yang tulis wahyu tu dia ada tugas dia. Dia ni tulis hak ni, dia ni tulis hak ni, dia ni tulis hak ni. Tapi nak himpun dalam satu mushaf macam mushaf Osmani kita ni, tak ada. Abu Bakar kata, aku tak berani nak buat, Nabi tak buat. Umar kata, Nabi tak larang. La ilaha illallah, betul juga. Dia convincekan Abu Bakar, dia kata, betul, zaman Nabi tak buat hak ni. Cuba kita fikir sikit. Sayyidina Umar ni rupanya orang Kedah. Dia kurang gitu. Dia kata cuma enter semua ni, mikir sikit. Kalau katalah kita himpun Al-Quran itu, manfaat dia lebih baik untuk Islam. Bila katalah berlaku peperangan, meninggal dunia, tapi Al-Quran ada. 2-3 kali dia pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata, aku tak berani nak buat sebab Nabi tak buat. Tuan-tuan faham tak? Ni hak zaman kita ni, perangai manusia pun dia ada macam tu. Nabi tak buat, jangan duk buat. Hak ni dia kata, betul zaman Nabi tak ada, tapi Nabi tak larang. Kalau kita buat, benda tu baik untuk Islam. Dan sampailah Abu Bakar diyakinkan pula oleh beberapa orang sahabat. Akhirnya mereka pun setuju, kita himpunkan Al-Quran. Mai zaman Sayyidina Osman, tuan-tuan, umat Islam hampir berperang disebabkan khilaf bacaan Al-Quran pula dah. Masa zaman Abu Bakar dulu, mereka buat 6 ke 7 nuskah Al-Quran kopi.
Lepas tu maafkan saya, nuskah yang digunakan pada zaman Saidina Abu Bakar itu disalin, ditulis dan dibaca. Kemudian di kalangan sahabat ni dia ada riwayat bacaan dia sendiri. Dan juga Al-Quran ni dia turun ada dialek dia. Kan? Sab'ul Masani dia ada 7 dialek dia. Hampir-hampir berlaku peperangan disebabkan kerana bacaan hampa salah, bacaan kami betul. Apa yang Saidina Osman buat, tuan-tuan dan puan-puan? Lagi dahsyat, dia kumpulkan semua naskah-naskah peribadi hak Al-Quran hak berbeza daripada apa yang dihimpunkan pada zaman Saidina Abu Bakar dulu. Dia bakar. Timbul isu hukum membakar Al-Quran. Tu dia brutal, tuan-tuan. Terkejut. Orang kata terkejut. Beraninya Osman yang dikatakan khalifah yang lembut, yang pemalu, bakar Al-Quran. Saidina Osman kata apa? Cara macam itulah nak menghilangkan, menghapuskan perselisihan pendapat di kalangan umat Islam. Umat Islam bergaduh, bertumpah darah kerana bacaan-bacaan yang berbeza pada nuskah ni. Mari kita bakar buang. Habis, jangan duk bagi ada bukti dah. Pakai satu-satunya naskah yang ditulis menggunakan Mushaf Osmani. Hak ni tak ada zaman Nabi, sahabat buat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sinilah datangnya fikih macam mana kita nak menyelesaikan isu semasa. Kefahaman terhadap problem-problem semasa itu telah berjaya diselesaikan oleh para sahabat berdasarkan fiqh mereka terhadap syariah. Bunyi dah ke? Belum lagi. Baik. Jadi tuan-tuan boleh faham kan? Perbezaan antara fiqh dan syariah.